saya dalam Sahabat Komik Podcast. Dan ini adalah malam yang minggu yang ke-9. Minggu yang ke-9 ataupun minggu yang terakhir sebenarnya pada minggu ni untuk musim ni. Kalau boleh saya sekejap. Okey, saya terpaksa check live tak ni? Ya, betul live. Kalau kepada penonton semua, kalau boleh komen sikit, kita nak tengok ada tak live masuk tu. Terima kasih. Okey, ada. Okey, untuk minggu ni kita telah menjemput dua panel yang agak kira paling the best lah agaknya kalau boleh katakan. Sebab kita dah minggu terakhir, jadi kita nak buat something special sikit. So tajuk yang telah diberikan kepada saya untuk dibuatkan lah tentang pelukis komik berilmu. Dan untuk itu telah menjemput dua orang panel yang datangnya daripada orang yang dalam bidang akademik lah. Saya nak perkenalkan kepada penonton semua. Yang pertama sekali ialah Profesor Mulyadi Mahmud. Profesor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Profesor sudi datang pada malam ni. Terima kasih kerana... Minta maaf sebab terlambat tadi. Tak apa. Dan kita ada seorang lagi kita punya panel, iaitu Dr. Suraya Muhammad Nasir ataupun lebih dikenali sebagai kartunis John Suraya. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih jumpa saya lah. Okay, show yang terakhir malam ni. Itulah. Terima kasih sangat kepada panel berdua sebab sudi datang, sudi bersama kita orang sebagai penutup lah untuk minggu ni. Baik, jika ada yang mungkin penonton-penonton yang berusia generasi Z lah kiranya kan, mungkin tak kenal dengan Profesor Dr. Mulyadi. Kalau boleh saya kenalkan, beliau adalah mantan Profesor Sejarah dan Seni dan Pengajian Seni Kartun Jabatan Pengajian Budaya Visual di UiTM. Kemudian pendidikannya adalah sehingga ke PhD in Cartoon Studies di University of Kent, UK. Betul tak Profesor saya sebut? Ya, betul. Okay. Antara yang paling banyak adalah Profesor buat adalah penulisan lah, dalam bidang penulisan. Kita ada sejarah seni moden dan seni kartun Malaysia. Kemudian Malaysia Editorial Kartun tahun 30-an hingga 93. Betul tak? Betul. Lagi banyak lagi. Kemudian yang terakhirnya kalau boleh saya sebut di sini ialah buku apa yang terakhir Prof ya? Buku yang terakhir mengenai majalah Gila-Gila. Majalah Gila-Gila. Gila-Gila, gaya dan tema kartun dia. Betul. Itu tahun 2017 ya, betul. Okey. Memang kalau saya baca ni habis 2 minit 3 minit juga ni. Jadi kita banggalah sebab Profesor Dr. Mulyadi sudi berhadir pada malam ni untuk kita bincangkan tentang tajuk kita. Kemudian kalau saya baca untuk Dr. Suraya pula, kini beliau adalah pensyarah kanan animasi Jabatan Multimedia Kreatif Fakulti Seni di UPSI. Di mana UPSI? Di Tanjung Malim, Perak. Tanjung Malim, Perak. Okey. Kemudian saya rasa ini antara orang yang saya kenal salah satunya orang yang saya kenal ada PhD in manga Kyoto Sekai University. Saya ingat tak wujud PhD in manga punya ada. Dan beliau telah mendapat PhD lah, membawa pada title Datuk pula, Doktor. Okey, kemudian kali terakhir karya Doktor apa Yang paling latest tu nama dia Jejon di Aokigahara. Yang mendapat support daripada MDEC lah, under projek EC3 pada 2020. Okey. Kalau saya baca dekat sini ada tulis Mombuga Kaskusho Grand. Apa? Sebut tak boleh Nama Jepun lah. Tapi kalau singkatan dia MAXT, MEXT, dia government grant scholarship yang digaranted oleh Jepun lah, pihak Jepun sendiri lah saya. Yang saya sambil sambung ke Jepun tu untuk buat PhD saya. Dan doktor juga ada terlibat dengan animasi
Yes, yes. Animasi, kalau saya baca kat sini ada animasi fantasi, Adri Adventure. Adventure. Yang dia Yes, tukar nama kepada Missy Adi lah. Missy Adi di Malaysia lah kan? Betul. Okey, kita nak berborak dengan mereka. Jadi kalau Profesor Ya, sekarang apa yang Profesor punya latest project sekarang ni? Okey, right. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada sahabat Comic Art Post kerana mengundang saya sebagai panel pada malam ini. Yang saya hormati Mr. Froggy, Abang F. Kita punya moderator dan juga sahabat saya lah Dr. John Suraya. Baik, sebenarnya saya telah bersara daripada UiTM, daripada Fakulti Seni Kreasi dan Reka pada tahun 2019. Jadi sudah hampir 4 tahun juga saya bersara ni. Jadi setelah bersara itu sebenarnya saya hanya menumpukan kepada kerja-kerja penulisan penulisan makalah mengenai seni kartun dan juga mengenai seni lukis kontemporari, seni moden di Malaysia. Jadi begitu juga penulisan buku, ada waktunya saya juga diundang oleh pelukis untuk menulis mengenai karya-karya mereka bagi pameran solo mereka barangkali. Jadi alhamdulillah dalam masa sejak bersara ni saya telah dapat siapkan beberapa manuskrip yang sedang dalam proses penerbitan dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya juga baru selesai sebenarnya menulis biografi mengenai pelukis terkenal tanah air kita, saudara Awang Ramil Ahmad, dan ini insyaAllah akan terbit pada awal tahun depan lah. Sambil tu saya terus menulis saja Froggy dalam majalah gila-gila itu. Dan saya ada satu kolom yang dipanggil kolom dunia kartun itu. Sebenarnya saya sudah menulis itu sejak tahun 1950, jadi sudah lebih 30 tahun. Dah lebih 30 tahun dia menulis kolom dalam majalah gila-gila itu. Jadi alhamdulillah masih ada kekuatan tu, jadi saya teruskan. Jadi buat masa ni ada beberapa projek lah yang sedang saya tulis, iaitu mengenai pameran solo Rafi'i Ghani yang akan berlangsung pada awal tahun depan. Jadi itulah sebahagian daripada aktiviti saya buat masa ni. Oh, maknanya Prof buat buku semua tu terbitan sendiri ke apa, Prof? Oh tidak, saya terbit dengan kalau macam untuk pelukis tu biasa akan diterbitkan oleh galeri yang mengadakan pameran itu. Contohnya mengenai Rafi'i Ghani ini akan diterbitkan oleh galeri G13 di Kelana Jaya itu. Mengenai Awang Hamid itu oleh Pantau Iraga Gallery dan beberapa buku lain dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi saya memang menghasilkan buku itu dengan penerbit-penerbit lah, bukan tapi masih boleh dibeli oleh orang ramai lah. Oh boleh saja. Akan ada di pasaran insyaAllah. Okey. Itu dia yang terkini tentang Prof kita. So kalau doktor pula apa ni sekarang dia punya projek ataupun kalau boleh kerjanya lah, masih sekarang cakap Adi dekat UPSI kan? Apa yang diajarkan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Warga net yang attend sesi chat malam ni. So untuk saya of course tak dengan Prof banyak projek-projek buku, menulis buku macam saya ni, walaupun dalam akademik tapi masih lagi struggling untuk mengeluarkan publication, writing and so on. Tapi saya rasa untuk sekarang ni saya lagi sibuk attend kepada kelas-kelas lah, student saya, juga aktiviti-aktiviti di universiti lah. Di samping tu saya juga masih lagi aktif dalam industri di mana saya masih lagi melukis untuk Cosmo. Nama tajuk siri saya tu Anak Dara Haji Deraman. Yang diberikan pada setiap kisah dia sendiri ke apa ni? Rahsia. Mana rahsia?
So apa tadi lagi? Sampai tu saya juga masih lagi meneruskan projek komik Jejon saya. Sekarang projek komik Jejon tu dah keluar banyak series lah. Dah termasuk yang Jejon di Aokigahara tu dah 5 buku semua. Saya perlu menyiapkan lagi 2 buku, 2 siri untuk completekan siri Jejon di Jepun. Itu terbitan dengan Mappile Comics. Alright. Tadi memang agak hebat jugalah, masih mengajar dan sempat lagi melukis. Dan agak banyak agak tu dia punya kekerapan keluar tu, sampai 5 dah. Yalah, itu masa lama lah, daripada 2015. Dari 2015 sampai lah sekarang. Salah satu lah lebih kurang Dengar tak? Dengar. Okey, kepada penonton semua, di samping saya akan berbual-bual dengan panel kita, anda juga boleh bersama tanya soalan kepada mereka ataupun apa komen atau cadangan, dan saya akan cuba baca lah kan. Dan saya lupa nak beritahu yang kalau kepada penonton yang memberikan komen atau soalan yang terbaik akan mendapat mak percuma satu saja setiap minggu. So tinggal satu lagi minggu ni kita akan umumkanlah siapa nanti pada akhir rancangan nanti. Alright. Saya nak teruskanlah dengan soalan pertama saya kepada Prof. Baik, ya. Okay, saya nak berkenaan dengan kita punya topik malam ni kan, tentang pendidikan ataupun pelukis yang berilmu ni. Pendidikan formal untuk pelukis. Saya nak tanya kepada Prof, apakah ataupun berapa pentingkah pendidikan yang formal ni kepada pelukis komik, khususnya di Malaysia ni lah. Ya. Baik, ya, menarik soalan tu soalan yang kritikal juga tu Baik, sebenarnya saya rasa sebelum saya pergi jauh, mungkin saya jelaskan sedikit dulu mengenai pendekatan pengajaran seni visual contohnya di peringkat pengajian tinggi Biasanya seni visual ini kaedah pengajarannya dia boleh berlaku dalam 2 pendekatan. Yang pertama ialah yang bersifat studio base ataupun studio practice di mana penekanannya itu mungkin lebih kepada kaedah-kaedah penghasilan karya dan juga disokong dengan teori-teori yang mendukung kepada itu Dan yang kedua ialah kursus-kursus yang ataupun program yang berbentuk teoretikal seperti sejarah seni, kritikan seni, kemudian falsafah seni ataupun estetik, dan akhirnya pengurusan seni. Jadi saya kira sebagai pelukis komik ataupun kartunis, mereka ini sebenarnya adalah profesional dalam bidang penghasilan karya seni. Artinya mereka juga menghasilkan karya, itu suatu proses yang mungkin dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai art making gitu. Jadi art making ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dia sentiasa berkait dengan bidang-bidang yang menyokong yang lain, itu seperti bidang sejarah seni tadi, art history tadi. Kerana art history ini sebenarnya membincangkan tentang karya-karya pelukis itu ataupun meletakkan pelukis itu dalam konteks yang bagaimana dalam peta perkembangan seni yang besar itu. Kemudian art criticism itu pula akan menguraikan karya-karya itu untuk memberi kepahaman kepada khalayak terutamanya. Sementara pengurusan seni itu akan mendidik para pelajar ataupun penuntut itu bagaimana menguruskan karya-karya seni itu. Jadi saya kira dalam konteks pendidikan formal ini, bidang seni komik dan seni kartun ini saya anggap adalah satu bidang yang bersifat multidisiplin. Jadi dia bukan hanya menghasilkan karya dengan melukis atau menggunakan teknologi baru, tapi dalam masa yang sama ia juga berkaitan dengan disiplin-disiplin yang lain. Mungkin saja berkait dengan disiplin sastra, mungkin saja berkait dengan sains, politik, dengan media dan komunikasi. Jadi kesemuanya itu sangat bersifat multidisiplin. Jadi saya kira bagi pelukis komik, jika mereka itu mendapat pendidikan secara formal, apa yang mereka dapat daripada pusat pengajian tinggi seperti di universiti ini ialah bagaimana mereka itu boleh dididik untuk berkarya secara lebih sistematik dan profesional, dan dalam masa yang sama mereka itu diberikan
pendedahan yang bersifat multidisiplin yang bukan hanya boleh memperkayakan penghasilan karya mereka itu, tapi dalam masa yang sama dapat menguruskan penghasilan karya mereka. Mereka dapat berkarya secara sistematik, menerusi proses-proses penyelidikan contohnya, bagaimana mencari idea, mengembangkan idea, bagaimana develop karakter sehinggalah terhasil sebuah karya seni itu. Jadi saya kira itu yang penting untuk pelukis komik ataupun kartunis jika mereka mendapat pendidikan seni ataupun pendidikan formal dalam bidang seni ataupun bidang-bidang lain yang berkaitan, kerana sifatnya multidisiplin itu yang membuatkan komik ataupun kartun itu menjadi begitu unik. Tapi ini pun bukan bermakna bahawa kalau tidak ada pendidikan formal mereka tidak boleh menjadi pelukis komik ataupun kartun berjaya. Maksudnya kelebihan bagi mereka adalah bila mereka itu mendapat pendidikan formal itu adalah dari segi perkara-perkara yang saya perkatakan tadi. Mungkin kalau oleh kerana saya sudah bersara agak lama Froggy jadi dah 4 tahun kan. Jadi Baru 4 tahun. Jadi mungkin saya dapat memberikan pengalaman saya sewaktu saya mengajar di UiTM lah Froggy boleh saya di UiTM tu di Jabatan Pengajian Budaya Visual itu saya lebih mengajar bidang teori sejarah seni, pengurusan budaya, sejarah seni kartun dan juga kartun editorial. Jadi kalau di Fakulti Seni Lukis Reka itu sekarang pun sebenarnya sudah berubah. Dia sudah bergabung dengan Fakulti Filem, Teater dan Animasi dan juga Fakulti Muzik menjadi satu kolej pengajian seni kreatif yang rebrand, dijenamakan semula. Saya rasa ni Encik Azhar pernah sebut dulu dalam sesi dia tempoh hari kerana Azhama pelukis Azhar komik tu Azhar adalah tenaga pengajar di situ. Jadi apa yang saya rasa menarik mengenai sifat multidisiplin fakulti ini ialah mereka bukan hanya boleh memilih kursus-kursus seperti kursus grafik dan multimedia, game design, kemudian kursus seni halus yang menekankan kepada estetik dan kreativiti juga. Mereka juga boleh memilih kursus pengajian budaya visual yang mana pendekatannya lebih kepada pendekatan pengurusan seni dan juga sejarah seni. Jadi saya kira kalau pelukis komik ataupun kartunis terdedah dengan kepelbagaian disiplin ini, saya kira itu yang akan memperkayakan lagi kreativiti mereka, pengalaman mereka. Saya kira mungkin Dr. John nanti pun boleh cerita tentang apa yang dia tawarkan di UPSI itu. Sebentar tadi dia pun mengajar animasi, game design, dan sekarang ni saya kira banyak juga kan Froggy kolej-kolej community yang memberikan fokus kepada kemahiran dan juga teknologi itu. Tapi mungkin pendidikan formal di universiti ataupun pusat pengajian tinggi itu dia menemukan itu tadi menemukan skill dan juga theoretical tadi jadi aspek kognitif, afektif itu psikomotor itu semua berlaku dalam pengajian di pusat pengajian tinggi ataupun pendidikan secara formal. Kalau di Malaysia ni saya kira sekarang ini hampir semua universiti ada program seni visual dan juga ataupun dengan nama-nama yang pelbagai itu. Jadi tapi tak ada sebenarnya yang kalau khusus untuk komik kan? Yang khusus untuk komik saya mendapat maklum dia mungkin menjadi subtopik kepada khusus kalau di ada. Kalau tak silap saya di KDU saya ingat ada kursus sequential art ini siapa nama itu Zanzibera kan, kartunis Zanzibera Hayati itu saya rasa mengajar di situ kalau tak silap saya lah. Kalau dia ada dia dah berhenti dah. Dah retire dia. Okey. Tapi rasanya ada di situ. Tempoh hari pun saya ingat UTM Space dia ada rancangan sebenarnya nak buka program seni kartun itu tapi saya rasa belum dilancarkan lagi. Kalau di UiTM itu
memang kita tawarkan bidang kursus sejarah, kartun editorial dan juga sejarah kartun dan komik. Jadi memang ada itu di YTM. Tapi kalau pelajar-pelajar di peringkat sarjana ataupun PhD, mereka boleh saja membuat penyelidikan yang khusus kepada komik dan kartun. Dan saya sebenarnya telah alhamdulillah telah dapat melahirkan beberapa graduan kedoktoran yang memfokus kepada seni komik dan kartun di tanah air kita. Jadi saya rasa itu secara umumnya Frogi untuk saya mulakan hari ini ya. Kalau gitu kalau apa yang Dr. terangkan tadi, terangkan tadi maknanya pendidikan formal tu memberikan satu input yang pelbagai untuk menjadikan seorang pelukis komik yang bagus lah. Ya, satu nilai tambah bolehkah, soalannya bolehkah dia mendapat kesemua ilmu-ilmu tu dengan pengalaman dia? Ya, itu soalan yang menarik. Maksudnya memang bila kita sesebuah universiti itu merancang kurikulumnya, mereka akan memikirkan itu, bagaimana kurikulum yang dirancang itu akan dapat digarap oleh pelajarnya. Jadi ini yang akan bertitik tolak daripada kemampuan pelajar itu. Mereka memang didedahkan dengan pelbagai kursus dan disiplin. Jadi tapi pihak universiti saya kira sudah memikirkan itu, bagaimana itu semua boleh dicapai dalam jangka masa yang ditetapkan. Saya kira kalau ada usaha, kalau ada kudrat, saya rasa boleh dicapai itu. Itu banyak bergantung bertitik tolak juga daripada usaha sendiri para pelajar, gitu. Okay. Right, terima kasih Prof. Sama, ya. Suka banyak lebar. Ya. Okay. Right, kita dah beralih pula kepada Dr. John. Okay, doktor dah pergi ke Jepun tadi kita dah terangkan ni, doktor dah seorang PhD in manga. Boleh tak ceritakan apa sebenarnya yang doktor belajar kat sana? PhD in manga ni, belajar melukis ke apa? Okay, alright. Terima kasih di atas soalan tu, Abang F, Cik Frogi. So sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak bagi sedikit penerangan lah tentang universiti yang saya pergi ni. So universiti saya ni nama dia Kyoto Seika University. Ada sebab kenapa saya pergi universiti ni, untuk tempat saya menyambung lah pengajaran saya dalam PhD. Dia merupakan universiti pertama di Jepun yang mengeluarkan kos yang khas ke manga dan komik. Selama ni tak ada dah? Dekat Jepun lah, tak sure dekat dunia ada banyak. Tapi dekat Jepun tu yang first yang mengeluarkan postgraduate punya fakulti. So walaupun universiti ni sebenarnya universiti swasta tau, Kyoto Seika ni, tapi disebabkan dia punya status dia dan juga dia dah establish sebagai universiti yang popular, so pihak Jepun tak ada masalah pun untuk saya apply kepada universiti ni. Dan dia cakap tak ramai ataupun tak ada, tak silap saya, yang apply postgraduate dalam comics. So saya antara yang awal lah. So that's why. Ramai mungkin salah satu sebab lah kenapa saya dapat scholarship. Scholarship Jepun tu tak ada orang yang buat daripada Malaysia. So alhamdulillah rezeki saya juga lah. Okay, so itu berkenaan dengan universiti saya. So fakulti saya ni nama dia Faculty of Manga lah, Graduate School of Manga. So dekat situ kebanyakannya yang apply belajar di situ untuk graduate school ni, kebanyakannya yang mempunyai background dalam dia practitioner, artist, ada yang more into animation, ada juga yang memang academician yang lebih bukan pelukis komik lah maknanya. Sorry? Bukan pelukis komik sajalah yang masuk dalam ni. Tak. Dia pelbagai background diorang ni dan juga daripada seluruh dunia. Saya the first Malaysian lah dekat Kyoto Seika University. Wah. Itu betul pakai tudung pula tu kan, memang stand out lah kat sana. Dekat sana, the reason itu salah satu sebab kenapa saya pilih Kyoto Seika. Sebab kedua adalah disebabkan pengasas manga studies ni bekerja di situ, di universiti tu. Nama dia Profesor Jacqueline Byrne.
Dia daripada Jerman yang masa tu bertugaslah di Universiti Kyoto Seika tu. So itu antara sebabnya kenapa saya pergi ke situ. So Profesor Bernie dia membantu kami semua ni untuk create satu kumpulan researcher lah yang basically apa yang kami belajar sepanjang 3 tahun di sana adalah kami nak tahu apa itu sebenarnya manga. So bila kita study manga tu sendiri, manga tu dalam konteks lokal, meaning dia lain. Sebab kita lokal tengok manga tu, kita consume manga tu. Kita bukannya creator, kita bukannya asal daripada manga punya origin lah. So bila saya pergi ke Jepun, belajar sendiri daripada dalam cultural setting yang asalnya manga tu, dan juga membantu bila saya punya pensyarah kebanyakannya adalah mangaka sendiri. Ada popular? Ada yang sendu lah kalau kat sini, tapi kat sana so salah satunya profesor saya lah Sugaya Sensei, Mitsuru Sugaya. So dia popular lah dekat Jepun. So dia adalah salah satu saya punya pensyarah. So kita dapat experience yang berbeza daripada creator sendiri. So bila saya keluar daripada Malaysia dan duduk dalam setting manga tu dan duduk dalam culture tu sendiri, kita dapat betul-betul memahami apa tu manga sendiri. So apa yang saya faham, apa yang saya dapat daripada 3 tahun saya kat sana ialah manga tu bukan sekadar medium, tapi dia adalah media. So media tu boleh tengok dia satu media lah, satu alat untuk menceritakan benda. Tapi sebenarnya manga tu kan komik. Kalau kepada siapa yang tak tahu, manga tu basically maksud dia komik lah dalam bahasa Jepun. Tapi bila kita keluar daripada konteks Jepun, manga tu adalah orang kata style dia, jenis dia and so on. So manga tu adalah media yang menyebabkan dia adalah combination daripada pelbagai art style, macam tadi Prof Mulyadi ada mention lah, dia pelbagai disiplin lah yang menjadikan komik tu seberjenis komik. Dan juga dia punya nature sendiri yang senang diterima oleh satu dunia, yang menyebabkan dia senanglah untuk diadaptasi daripada artis di dalam pelbagai dunia ni. So kalau tanya saya apa yang saya belajar kat Jepun, saya boleh kata kalau sebelum ni saya cuma consume manga sebagai seorang reader. Sekarang ni saya balik daripada Jepun, saya memahami yang manga tu is much more than that. Dia ada technical aspect dia dan juga reason kenapa dia menjadi the most popular art style ataupun reading lah yang diterima oleh satu dunia. Lebih kurang lah, saya rasa saya cubalah menjawab soalan tu. Kalau tak menjawab, cuba tanya lagi lah. So kalau berbanding sebelum belajar di sana dan lepas dah habis belajar, ada perubahan ke dalam Dr. punya penghasilan komik tu? Saya rasa dia more kepada pemahaman lah. Mula-mula kan masa saya, sebab sepanjang permulaan saya punya career sebagai pelukis, manga merupakan saya punya source yang utama lah. Bila saya tiru Sailor Moon, saya tiru Doraemon and so on. So tapi saya tak faham kenapa artis tu lukis macam ni, kenapa artis tu lukis macam tu and so on, kenapa kotak dia macam ni and so on, tapi bila saya dah dekat sini, saya faham kenapa placement dia macam tu, kenapa karakter yang dibina tu adalah macam ni and so on, storyline dia macam ni, story structure dia and so on. Semua tu ada dalam manga. And yang satu lagi yang saya faham ataupun saya realise lah, bahawa manga tu bukan satu genre. Manga tu ada banyak, dan yang determine perubahan manga punya genre tu adalah target audience. Itulah yang kita tak berapa terapkan dekat Malaysia ni, sebab maybe industri kita kecil. So bila industri kita kecil, kita tak boleh nak kita banyak mempelbagaikan. Kalau macam kat Jepun tu ada manga banyak untuk kanak-kanak punya manga, nenek punya manga pun ada lah. Semua orang baca lah. Itulah yang saya faham lah. So sekarang ni nak baca juga tu manga untuk nenek tu. Betul. Sebab kalau sepanjang saya kat sana, kami ada satu museum Kyoto,
Manga Museum Kyoto yang ada link lah dengan universiti kami. So saya masuk free. Pelajar-pelajar pelajar-pelajar universiti akan masuk free. Itulah kelebihan dia. Dan bagusnya dekat Manga Museum tu dia ada research center. Research center yang collaborate lah dengan Kyoto Seika sendiri. So setiap minggu lah saya datang sana. So and then yang best part is dia punya sitting area dia, tempat nak membaca dia macam ada grass tau. Rumput dekat luar. So semua orang baring-baring dekat luar tu sambil baca komik tu. Saya dapat nenek, atuk, makcik, mak, semualah baca komik ramai-ramai. So ni perpustakaan terbuka perpustakaan terbuka. Cuma bezanya dia orang kena bayar, saya free. Setiap minggu tu. So itulah. Okay. Saya rasa mesti ramai yang nak meneruskan pelajaran di Kyoto tu Ya. Okay. Baik, kita nak dapat soalan daripada penonton. Okay, kita boleh baca satu. Ada tak? Sekejap, kita tunggu. Kita baca lah terus daripada Lina Razi. Soalan kepada Dr. John dan Prof. Mulyadi, pendapat dari dua orang ahli akademik tentang kartun dan komik Malaysia. Tentang sikap prejudis setengah orang yang menganggap komik dan kartun ini sebagai seni mengarut, kebudak-budakan tidak serius seperti seni visual lain. Macam mana Prof? Okey. Sifat prejudis masyarakat kepada komik dan kartun. Okey. Terlebih dahulu saya jawab salam lah. Waalaikumsalam. Ramai kawan-kawan ni ramai ni. Ada Abang Mi ada. Abang Mi pun ada. Ada. Amna, terima kasih kerana bersama-sama kita lah malam ni Frogi Ya. Terima kasih kepada semua. Ya. Ni soalan Cik Fazlina Razi ni mengenai pandangan prejudis terhadap seni komik dan kartun sebagai seni mengarut sebagainya. Ini sebenarnya satu pandangan yang sudah begitu lama berlaku. Sewaktu saya ingat sewaktu bidang pengajian mengenai komik dan kartun ini diperkenalkan pada tahun 80-an, persepsi ini memang sudah ada, sudah berlaku waktu itu. Misalnya tentang Profesor John Land ini. Profesor John Land ini adalah seorang profesor yang pakar dalam bidang komik dan kartun. Sewaktu dia memperkenalkan bidang pengajian kartun pada tahun 84 di Temple University itu, dia telah diketawakan oleh bukan hanya oleh halayak ramai, tapi oleh golongan akademik yang lain yang menganggap bahawa bidang komik dan kartun ini tak ada untungnya untuk dikaji secara ilmiah. Kemudian sewaktu saya di US sendiri, saya menuntut di Ohio University, saya mengambil satu kursus mengenai sejarah komik pada masa itu. Dan kursus itu pun baru diperkenalkan oleh profesor itu pada masa itu. Jadi profesor ni pun mendapat tentangan daripada ahli fakulti yang lain, akademik yang lain, kerana dia kata komik dan kartun ni has nothing to do with art. Bukan seni, tak ada hubungannya dengan seni. Jadi kalau kita melihat kepada sejarahnya itu, bukan hanya sekarang masih ada pandangannya begitu, tetapi daripada awal bila diperkenalkan pun sudah ada pandangannya sedemikian. Saya sendiri pun, Frogi, waktu saya nak buat PhD dalam bidang pengajian kartun pada tahun 94 itu, ada rakan saya yang kata, Mulyadi, bila awak balik nanti kita panggil awak Dr. Doraemon. Jadi tak tahu, John tak tahu, ada tak orang cakap balik panggil Dr. Sailor ke Doraemon, tak tahu. Tapi memang persepsi itu masih ada, seperti yang Fazlina Razi sebutkan. Jadi saya kira ini adalah tugas kita lah, tugas kita sebagai pelukis komik, tugas kita sebagai kartunis, tugas kita sebagai pendidik, sebagai pengkritik barangkali, untuk memberi kepahaman kepada khalayak tentang peri pentingnya seni komik dan kartun ini. Sebab
peranan seni komik dan kartun ini sudah jelas daripada awal lagi, sejak zaman sebelum merdeka kita melihat bagaimana komik dan kartun itu menjadi satu bentuk seni yang memberikan kesedaran visual kepada masyarakat tentang peri pentingnya mencari kemerdekaan, tentang peri pentingnya mencari identiti bangsa, dan apabila selepas merdeka komik itu menjadi satu alat untuk menyatu padukan perpaduan. Kalau sekarang kita bercakap tentang kerajaan perpaduan, daripada selepas merdeka pun sudah bercakap tentang perpaduan. Jadi isu perpaduan daripada dulu sampai sekarang ini menjadi isu yang kritikal. Jadi di sinilah saya kira kita perlu memberikan kepahaman kepada khalayak tentang peranan penting komik dan kartun ini yang bukan hanya sebenarnya bersifat hiburan tetapi mempunyai peranan memberi kesedaran kepada masyarakat, peranan memberi kesedaran kepada khalayak secara umumnya tentang betapa seni ini mempunyai mesej dan makna yang penting yang turut membina tamadun bangsa kita. Jadi itu yang perlu kita lakukan sebagai sama ada kita seorang pengkarya ataupun kita sebagai seorang penulis, pengkritik ataupun jurnalis. Jadi itu sedikit pandangan saya lah, Rogi. Maknanya kalau kita masyarakat ni dia dah lama consume komik ni, dan tapi dia tak perasan yang sebenarnya dia dah komik ni banyak membantu dia dalam kehidupan, tapi dia tak faham yang itu adalah benda yang penting. Kepentingan sebenar komik tu. Okey. Saya harap dia menjawab soalan kepada ni lah. Kita nak ambil satu lagi soalan. Kita ambil daripada Irma Shah. Apa pandangan Prof dengan kemasukan komik-komik dari luar negara terhadap perkembangan seni komik di Malaysia? Ini saya atau Dr. John? Saya? Sambunglah. Saya sambung. Okey. Kemasukan komik-komik dari luar negara Okey. Baik, saya rasa kita perlu melihat ini secara positif, sebab ini pun seperti saya sebutkan sudah berlaku daripada awal lagi sewaktu kita di bawah penjajahan Inggeris banyak komik yang juga datang ke tanah air kita yang dibawa oleh orang-orang Inggeris ini. Dan malahan akhbar kita pun menyiarkan karya-karya komik dan kartun yang diadaptasi daripada kartun-kartun Inggeris seperti Kisah Mak Jambul, itu adalah adaptasi daripada The Gambles. Malahan dalam akhbar Berita Harian pun kita terbitkan kartun-kartun politik oleh David Lowe, pelukis kartun Inggeris yang terkenal itu, dan diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi bila tahun 70-an kita lihat majalah Mad begitu popular hingga memberi inspirasi kepada lahirnya Gila-Gila. Jadi ini yang kita sebut sebagai tadi awalnya proses transnasional tadi, budaya yang berentas sempadan. Kemudian datang Mad ini berlaku pada satu proses yang kita sebut sebagai globalisasi, di mana satu produk global itu sudah kita localizekan menjadi produk kita dengan rupa kita, dengan cerita kita, dengan budaya kita. Dan saya rasa pun Dr. John ada membuat kajian mengenai bagaimana manga itu dilocalizekan, domestication of manga. Saya ingat ni kajian sarjana Dr. John ni dulu. Jadi kita harus melihat kebanjiran komik-komik, karya-karya dari luar ni secara positif. Secara positif. Bagaimana kita boleh belajar daripada komik-komik ini dan kita sesuaikan dengan cita rasa dan budaya kita. Jadi tidak semua yang datang dari luar itu buruk, tetapi bagaimana kita harus gunakan dan sesuaikan dan jadikan dia sesuatu yang sesuai dengan masyarakat kita. Itu yang saya rasa kita perlu lakukan, melihat dan mengambil kira secara positif. Saya teringat dalam sesi sebelum ini saya pun suka juga dengan kartunis Sirih dia menyebut kita perlu merayakan kepelbagaian itu. Merayakan. Satu poin yang menarik daripada Sirih. Jadi itu sedikit pandangan saya, Rogi. Okey. Baik, terima kasih Prof. Okey, kita nak sambung soalan saya pula kepada Dr. Suraya tentang satu benda yang saya biasa dengar, iaitu term struggling artist ataupun starving artist.
yang banyak saya tengok masih berlaku di kalangan pelukis-pelukis kita lah. Adakah sebenarnya itu benda yang yang wujud ataupun sebenarnya satu masalah sikap artis tu yang tidak mendapat peluang, sukar untuk mendapat peluang lah. Boleh komen sikit? Okay. Boleh. So term struggling artist tu saya pun selalu dengar lah daripada dulu lagi lah bila kita mention comic artist je macam the first soalan yang diorang akan tanya, berapa gaji tiap bulan? Duit ke? Itu soalan yang biasa saya dengar lah. Even kalau macam ada pesta buku ke, and then ada ibu bapa yang anak dia minat melukis ni, itu soalan yang pertama tanya, boleh buat duit ke? Betul. Dekat sini kita nampak yang kita ni adalah money oriented lah. Kita untuk survive, so bukannya kerja untuk passion. So kalau dalam term struggling artist tu, dia signifikan lah, signifikan dengan struggling artist ni. So pada saya, pendapat saya, kita tengok dalam konteks peluang pekerjaan untuk komik tu sendiri, memang agak struggling sebab satu sebab ni lah menjurus kepada komik tu tak banyak kat Malaysia ni. Maaflah kalau ada main pula. Saya punya terus kepada komik tu sendiri tak banyak. Seperti kuat ada Gempak Stars, berapa je lah, dan juga macam Play Comics and so on. Tapi kalau kita tengok daripada pembikinan komik tu, saya nak buat komik tu aja, betul tak? Ada thumbnailing, kita ada penciling, kita ada inking, kita ada colorist, kita ada DTP artist dan so on. So kalau kita pecahkan proses pembikinan komik tu kepada beberapa stages ni, ada banyak peluang pekerjaan yang kita boleh bahagikan lagi. So let's say kalau seseorang, sorry Tos, dengar tak? Dengar. Teruskan. Okay. So let's say kalau seseorang tu ingin mencari kerja dalam colorist ke, sebagai seorang colorist ke, dia boleh attach dengan publishing house yang boleh menjadi colorist bagi buku novel and so on. So kalau dari konteks komik struggling, tapi kalau kita pecahkan secara lebih general, ada banyak peluang pekerjaan yang kita boleh buat. Dan maybe yang ini mungkin ramai yang tak terlepas pandang, tapi pelukis komik merupakan yang paling sesuai untuk membuat storyboard. So pelukis komik sebenarnya boleh shift kepada storyboard artist. Ini disebabkan the way comic artist ni work lah bila dia proses teks kepada visual tu sendiri. So transition kepada comic artist kepada storyboard artist tu agak senang, tak ada masalah. So dan bila kita jadi storyboard artist ni, ada banyak ruang kita boleh apply. Kita boleh pergi kepada animasi, kita boleh pergi kepada perfilman, kita boleh juga pergi kepada advertising. So term struggling artist tu depends kepada macam mana seseorang tu view konteks pembikinan komik tu lah. Pada saya, comic artist should open up. Okay. Itulah pendapat saya. Maknanya kalau disebut sebagai artis tu, sebenarnya dia boleh buat macam-macam lah kan. Khususnya pelukis komik kan. Pelukis komik ni dia ada berapa step teknikal yang dia dah cover kan. Penulisan, planning, lagi macam storyboard, thumbnail, dan juga coloring, inking. So sebenarnya banyaklah yang dia boleh dipelbagaikan daripada satu job sebagai pelukis komik ni. So kita boleh katakan pelukis komik ni beruntung lah sebab dia dah cover banyak benda kan. Betul. Beza dengan pelukis komik kat luar kan, setiap stage ni, proses pembikinan ni lain artis yang bertanggungjawab lah. Kita kat Malaysia ni memang boleh buat semua. Kita di-train pada penulisan cerita tu sendiri. Dah sampailah macam sekarang saya ni dah pandai tahu. Saya dah DTP artis sekarang ni. Saya buat layout dah. Sendiri. Tinggal print sendiri je ni. Tu je lah.
Boleh, beri printer. Okey, terima kasih Doktor. Dari itu saya nak bawa kepada soalan kepada Prof pula macam tadi tentang peluang, sebut tentang peluang kan. Apakah yang menjadi problem pada pelukis tempatan sekarang ni? Adakah kurangnya peluang ataupun kurangnya pulangan daripada peluang tu? Ya. Apa sebenarnya yang problem pelukis kita ni? Baik. Terima kasih Rogi. Saya selalu cuba juga pergi ke macam ada festival komik Anifest dan cuba juga berbual-bual dan bercakap dengan rakan-rakan pelukis komik dan juga kartunis saya rasa salah satu isu yang agak kritikal sekarang ialah saya rasa kita ini semakin kurang outlet untuk penerbitan karya. Maksud saya di sini ialah kalau dulu kita ada majalah humor, kita ada syarikat-syarikat penerbitan komik yang banyak yang menerbitkan komik-komik secara konvensional tetapi sekarang ni banyak beralih kepada yang berbentuk dalam talian ataupun online dan juga digital jadi masih boleh berlaku, tapi yang saya maksudkan ialah kalau dalam perbincangan dan perbualan itu ialah tentang bagaimana semakin terbatasnya ruang untuk menerbitkan komik itu yang boleh dijual di pasaran secara konvensional itu. Memang sekarang ini masih ada syarikat-syarikat komik yang kuat macam Komik M, PDS ni. Wanzu saya rasa lebih faham ini sebab tadi nampak ada Wanzu dalam sesi ada. Jadi mereka masih kuat dan kukuh. Malahan saya dimaklumkan bahawa setiap kali ada pesta buku, jualan komik lah yang paling tinggi. Maksudnya permintaan itu ada. Cuma saya kira mungkin tidak konsep dan pendekatan komik M mungkin tidak sesuai untuk semua pelukis komik yang lain. Betul. Kerana masing-masing saya rasa pelukis komik ini macam juga pelukis. Dia ada dia punya idealism sendiri kan. Dia ada apa yang dia nak buat. Kadang-kadang dia pun tak mau terikat kan dengan dasar-dasar sesuatu syarikat. Jadi sebab itu kadang-kadang mereka itu lebih selesa untuk menerbitkan komik indie ataupun zine tu zine. Betul. Zine itu jadi cuma saya kira biasanya kalau dalam konteks penerbitan komik global itu penerbitan zine tu biasanya dia lebih cenderung kepada bagaimana seorang pelukis komik itu hendak menggunakan zine itu sebagai satu saluran untuk dia mengenakan idealism mereka itu artinya mengenakan isu-isu yang mungkin menjadi tabu dalam penerbitan mainstream jadi di situlah mereka menerbitkan jadi itu yang saya cuba fikirkan apakah ini berlaku di Malaysia, apakah pelukis-pelukis komik kita yang menerbitkan zine ini juga memperjuangkan idealism itu ataupun mereka mencari jalan oleh kerana tidak selaras dengan apa yang diketengakan oleh setengah syarikat penerbitan maka mereka menerbitkan zine. Saya rasa dalam sesi yang lepas saya mendengar itu perbincangan yang menarik oleh siapa Agi dengan apa Topik Topik mengenai zine itu komik indie sama ada komik zine boleh membuat keuntungan ataupun tidak. Jadi saya cuba faham dan saya cuba dengarkan nampaknya macam banyak juga isu bila menerbitkan zine ni yalah, dia one man show kan dari segi modal dari segi masa dia jadi dari segi penyedaran jadi itu antara isu-isu yang saya dapat lihat lah dalam penerbitan komik jadi saya rasa apa yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita boleh memperbaiki ekosistem penerbitan komik itu sebab sebelum ini sewaktu COVID-19 banyak kan rancangan podcast ini antaranya yang saya ikuti ialah siri rancangan daripada Balai Seni Negara National Art Gallery mereka pada tahun lepas itu banyak memfokus kepada ekosistem seni bagaimana boleh mewujudkan satu persekitaran prasarana yang sesuai untuk pengkarya-pengkarya seni visual itu berkarya pelukis-pelukis kontemporari, pengarca contohnya. Jadi saya rasa kerajaan yang baru ini harus memikirkan itu juga untuk
kelangsungan pelukis-pelukis komik dan kartunis supaya ekosistem itu dapat ditambah baik. Jika ekosistem itu dapat ditambah baik, maksudnya ada kemudahan. Polisi-polisi yang baik mengenai kerja-kerja kreatif ni harus diteruskan. My Creative Venture, Cendana itu kan banyak memberikan geran untuk meningkatkan penghasilan komik-komik yang bermutu. Jadi bertolak daripada outlet yang semakin mengecil itu, jadi kita harus memikirkan bagaimana kita dapat mewujudkan ekosistem yang dapat membantu para pelukis komik dan kartunis ini berkarya. Saya ingat di samping itu para kartunis pun ataupun pelukis komik perlu juga memikirkan dari segi strategi pengkaryaan mereka. Saya tertarik sebenarnya dengan satu buku ni boleh nampak tak? Froggy Saya ada buku tu. Oh ada Reinventing Comics ni tahun 2000. Buku ni dah lama dah. Tapi Scott McCloud ni dia sudah menggariskan beberapa perkara yang perlu dipikirkan oleh karyawan komik. Antaranya mungkin melihat kepada komik sebagai satu bentuk sastra visual, melihat inovasi dalam komik dan juga melihat persembahan berbentuk digital komik, isu-isu gender, atau mungkin itu antara perkara yang pelukis komik boleh fikirkan. Apakah tema-tema ataupun apakah isu-isu baru yang mungkin berbeza daripada yang sedia ada ini untuk kita menghasilkan karya-karya yang lebih pelbagai sifatnya, yang lebih memfokus kepada sasaran pembaca yang mungkin berbeza daripada yang sekarang. Mungkinkah kita boleh berlaku seperti di Jepun, ada komik untuk nenek, ada komik untuk datuk. Jadi agaknya kita pun kena memikirkan begitu, belajar dari segi itu. Jadi saya rasa itu mungkin beberapa perkara yang boleh kita fikirkan, Froggy. Betul. Macam yang Prof kata tadi tentang sasaran yang tersasar lah. Komik yang ada niche punya kan. Ya, betul. Kalau dulu pun saya baca komik pun yang bukan untuk sasaran saya. Contoh macam komik bola keranjang, komik memancing, komik doktor. Saya baca semua tu tapi saya tak minat pun. Cuma bila ada komik-komik yang tersasar macam tu, yang mempunyai niche yang kecil, yang tertentu kan, dia menjadi menarik lah. So saya rasa kurang lah komik-komik yang macam tu kat Malaysia ni. Saya ingat dalam buku McCloud tu dia ada sebut juga pasal isu gender barangkali. Isu gender tu mungkin kalau di peringkat global tu satu isu yang agak penting juga. Tapi kalau di tanah air kita mungkin isu-isu berkaitan dengan hubungan kaum mungkin juga itu boleh menjadi satu tema yang akan dapat menggarap membaca sasaran yang lebih besar yang bukan hanya berfokus kepada satu-satu bangsa aja. Saya kira mungkin itu boleh diambil kira. Betul. Baik. Terima kasih kepada Prof. Baik. Saya nak pada siapa yang baru menonton pada live pada malam ini, ini adalah Sahabat Comic Art Podcast yang minggu yang terakhir dan bersama saya adalah Profesor Mulyadi Mahmud dan juga Dr. Suraya. Dan kita sedang membincangkan tentang pelukis komik yang berilmu. Baik, saya akan membacakan soalan daripada penonton yang semakin banyak ni. Baik, kita boleh tengok tak? Kalau boleh di-highlightkan satu soalan. Okay, mana kita punya host hilang kejap. Okay. Baik, kita bacalah daripada Alif Haikal Musa. Assalamualaikum Prof Mulyadi, semoga sihat sejahtera. Saya ingin bertanya Prof, dalam menghasilkan penerbitan buku atau tulisan tentang kartun ini, apakah cabaran dugaan yang pernah Prof alami? Jika komik mungkin mudah untuk dijual, bagaimana pula dengan buku tentang komik atau kartun? Prof boleh baca ke? Boleh. Saya tak boleh baca tapi saya faham apa yang Froggy sebutkan tadi. Okay. Nampak tak muncul kat ni Alif ada problem sikit. Baik. Okey, terima kasih saudara Alif Haikal, soalan yang bagus sangat bagus ini Memang betul kalau komik tu kadang lebih mudah dijual tapi
Tapi buku mengenai komik mengenai sejarah komik tu memang banyak cabarannya. Saya ingat lagi waktu saya baru balik daripada UK kan, habis PhD tahun 97. Saya sungguh bersemangat nak menulis mengenai sejarah kartun dan komik di Malaysia ni. Tapi begitu sukar sebenarnya untuk mencari penerbit. Saya pergi ke satu penerbit di Shah Alam. Saya ingat pengurus penerbitan tu syarikat tu kata, awak ni penulis tentang komik kartun ni, siapa nak baca, siapa nak beli. Jadi itu memang cabaran yang pertama. Bagaimana nak meyakinkan, kalau tadi Fazlina kata bagaimana nak meyakinkan masyarakat tentang komik dan kartun tu. Sekarang dah menulis tentang komik dan kartun tu, bagaimana nak meyakinkan penerbit untuk menerbitkan buku itu. Jadi sebenarnya banyak cabaran. Jadi sebab itulah pada tahun 99 tu saya menerbitkan terbit buku sendiri sebenarnya. Saya buat self-publish. Saya publish buku mengenai segi komik dan kartun tu sebab tak ada penerbit yang nak terbitkan. Jadi saya pun fikir saya nak gunakan buku ni sebagai bahan rujukan pengajaran. Jadi saya terbitkan sendiri. Masa tu dengan Univision Press. Jadi saya terbitkan buku tu sendiri dan jual kepada para pelajar sebagai teks dan situlah maksudnya usaha awal tu, cabaran tu nak meyakinkan penerbit bahawa topik ini adalah satu topik yang mempunyai potensi, ada masa depannya yang perlu kita ketengahkan. Tapi memang cabarannya cukup besar. Sebab itu saya rasa kebanyakan sarjana komik dan kartun ini mereka bersatu. Mereka bersatu berusaha kadang-kadang untuk menerbitkan tulisan-tulisan mereka secara bersama. Contohnya kalau saya ni Profesor John Land itu adalah sahabat baik saya lah di Temple University, dan dia ni daripada dahulu akan berusaha untuk mengumpulkan semua sarjana dan pengkaji-pengkaji komik dan kartun dari seluruh dunia sehinggalah dia dapat menghasilkan International Journal of Comic Art dalam tahun 1959 itu. Jadi maksudnya kesukaran itu perlu kita lalui. Kita sebagai pengkaji, kita sebagai akademik yang percaya bahawa bidang ini ada potensi dan masa depan, kita kena buat apa juga usaha supaya karya penerbitan kita itu dapat diterbitkan walaupun kita perlu terbitkan sendiri, walaupun penerbit tolak, cuba cari jalan bagaimana kita boleh terbitkan sendiri. Sebab saya selalu percaya bahawa bidang seni seperti komik dan kartun ni memang perlu ada penaungnya, dan penaungan itu bukan hanya dalam konteks pembeli, kolektor, tapi juga harus disokong dan dinaungi oleh institusi pendidikan dan juga sarjana-sarjana yang memfokus kepada bidang itu. Jadi memang cabarannya banyak, tetapi itu semua harus dilalui secara kolektif, teamwork dengan sarjana yang lain. Mungkin ini pentingnya tadi international networking tadi, bukan hanya bagi kartunis pelukis komik, tapi juga bagi pengkaji-pengkaji komik dan kartun juga. Okey, terima kasih Prof. Yalah, itu pun kalau ikutkan tu zaman Prof juga kan, zaman dulu kan. Kalau sekarang lagi mudah betul lah Prof. Ya, betul. Dengan teknologinya kan. Ya, betul. Menerbitkan tu tak payah penerbit pun tak apa kan. Boleh, betul. Ada lagi dengan komik yang macam kita bincangkan minggu lepas, komik indie. Jadi dia punya, kalau kita nak cakap tentang dugaan tu memang tak habis lah kan. Tapi saya nak tambah satu lah Prof. Sebab kalau dalam dunia akademik ini para pensyarah, tenaga pengajar, mereka ni juga perlu menjawab kepada kehendak-kehendak universiti, KPI-nya, sasarannya. Jadi kan karya-karya yang terbit sendiri kadang-kadang tidak diiktiraf sebenarnya dalam proses mereka untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Jadi sebab itu mereka perlu juga mencari penerbit yang prominent, kerana penerbit ini menjadi semacam suatu penilai, sebab bila kita menerbitkan karya melalui proses penerbitan itu, maksudnya karya kita telah
dinilai dan layak untuk diterbitkan. Jadi itu yang akan membawa merit dan membawa markah kepada ahli akademik itu. Jadi itu bezanya. Kalau kita memang tidak bekerja sendiri, memang boleh kita terbitkan sendiri saja. Tapi kalau kita berada dalam institusi pendidikan, kita tertakluk kepada kehendak-kehendak pengurusan universiti itu. Itu sedikit pandangan saya, tambahan. Okay. Alright, terima kasih Prof. Okay, kita boleh baca satu lagi soalan. Mungkin Dr. Suraya boleh jawab. Daripada Faris La. Kalau boleh baca kat ruang komen. Apa pendapat Tuan tentang isu propaganda yang berbau perkauman yang hingga kini masih diselitkan dalam komik? Saya tak pasti isu propaganda yang macam mana. Boleh komen ke, Doktor? Mungkin Farislah boleh follow up pada soalan tu, contoh-contoh komik yang dimaksudkan. Isu propaganda tu saya tak sure, tapi kalau isu perkauman ke apa ke, itu adalah something yang memang dah ada daripada dulu lah. Dalam kita punya komik punya situasi inilah. Sebab memang kita itu reflection of kita punya budaya. Kita hidup sebagai multicultural. So of course ada perbezaan pendapat, perbezaan kaum, perbezaan budaya and so on. So bila ada komik-komik yang mengeluarkan cerita-cerita berkenaan ini, itu menunjukkan kesan positif lah, meaning ada reaction daripada pembaca dan juga artis tu sendiri. Ia merupakan salah satu komunikasi lah di antara artis dan juga budaya ataupun artis dengan pembaca dan semua. So cuma maybe apa yang kita boleh monitor kat sini adalah sejauh mana kritikan perkauman tu dibahaskan dalam komik tu. Adakah dia berniat tidak baik, which is berniat untuk mencetuskan perselisihan faham di antara multicultural ethnic di Malaysia ni, ataupun memang niat dia untuk membahaskan apa yang memang berlaku di Malaysia. Pada saya, apa yang saya faham tentang Malaysia ni ialah kita ni semua sebenarnya macam adik-beradik. Biasalah gaduh-gaduh, manja-manja sikit and so on. mungkin dia bercakap tentang komik yang tidak diterbitkan oleh penerbit yang ni lah, penerbit yang menerbitkan komik lah. Mungkin dia terbitkan dia cakap tentang pelukis yang menerbitkan komik di media sosial ke, yang lebih lantang lah daripada penerbit yang menjaga dia punya produk kan. Faham. Of course, macam artis sendiri, pada saya artis ni sendiri yang mempunyai responsibility lah, tanggungjawab untuk self-censorship lah kita panggil. Kita censor mana yang patut ataupun be more responsible artist. Kena terapkan dalam minda tu, setiap apa yang kita lukis, setiap apa yang kita tulis ada dia punya implikasi dia. So kalau macam saya cakap tadi, kalau niat dia memang untuk mencetuskan pergaduhan ke apa ke, percayalah dia percaya sebab itu dia punya niat. Tapi kalau niat dia sebenarnya niat dia adalah disalahartikan, sebab of course kita mungkin lukis lain tapi audience interpret lain lah. Tu pun ada juga. So maybe dalam stage ni artis tu sendiri yang mempunyai tanggungjawab yang paling penting lah, sebab dia yang mengeluarkan cerita tu, dia yang menggarap cerita tu, dia yang memulakan lukisan tu. So maybe artis sendiri, saya mention juga kepada semua artis ni lah yang mungkin menggunakan platform social media, sebab social media ni beza sikit dengan publication yang biasa. Social media laju. Kita post, kita terus dapat reaction. Kalau komik ni kita kena tunggu dia editor check. Kita dah ada editor check dulu kan. Ada editor yang dah censor mana-mana yang tak kena kat mata ke and so on. And then kena print lagi, and then kena tunggu orang beli. Lepas tu maybe orang tu dah beli tapi tak baca. So sebulan lepas tu baru dia comment on the buku. So yang dekat social media ni mungkin perlu ada that mentality lah, yang dia perlu bertanggungjawab dengan apa yang dikeluarkan, yang dilukiskan kepada media and so on lah. Dan kalau sememangnya ada isu-isu yang sensitif ke apa, mungkin pembaca sendiri boleh report lah kan? Actually betul. Macam sebenarnya saya ada berbual dengan Ernest Ng. Kalau kenal lah, Ernest Ng ni pelukis komik COVID-19 tu.
if COVID-19 was an anime, if I'm not mistaken tajuk dia. So saya tanya dia, of course dia punya komik tu dia ada berbaur politik sebab Politik dia lah, kan? respond kepada social issue, current issues, social commentary dan so on. Bila saya tanya dia, dia kata dia bukannya fokus kepada politik tu. Dia cuma react kepada apa yang berlaku dekat dalam komuniti kita lah, kat Malaysia ni. Cuma dia sebagai seorang artis, dia tak boleh simply just lukis apa yang dia baca. Dia kena buat research dulu, kena olah semula, and then maybe kalau dia punya content tu adalah agak negatif, Ernest akan olah dia menjadi kelakar, funny, humorous. That way bila sampai kepada audience, dia punya impact tu dah dikurangkan tapi maksud dia masih sampai. Itulah. Itu saya cakap tadi, tanggungjawab pelukis tu sendiri agak tinggi bila nak mengeluarkan cerita macam ni. Tinggal. Alright. Okay, jadi kalau boleh saya simpulkan, pembaca dan pelukis tu kena ambil tanggungjawab, dan pembaca pun kena bijak jugalah membaca komik-komik khususnya di media sosial lah, kan. Sebab saya tak rasa penerbit-penerbit akan ambil risiko dengan benda-benda sensitif ni. Okay, saya nak sambung soalan saya pula kepada doktor, kepada Prof. Saya nak tanya kalau Prof ada buat apa-apa kajian tentang lambakan konten daripada di smartphone lah, di kita punya device lah, kan. Dan bagaimana pelukis-pelukis zaman sekarang ni yang tempatan ni untuk kekal relevan pada masa kini, untuk mengejar komik-komik yang daripada smartphone lah. Ya. Baik, terima kasih Rogi. Ini pun satu soalan yang kritikal juga ni. Saya rasa ni berkait juga dengan apa yang telah saya sebutkan lah sebelum ini, bahawa kebanjiran komik-komik ini juga harus kita lihat secara positif, sebab saya rasa kita tak ada pilihan, sebab dalam dunia sekarang ini memang segala macam bahan datang dalam ruang kehidupan kita. Jadi kitalah yang perlu membuat penilaian, kitalah yang perlu membuat pilihan dalam konteks ini, sebab banyak perkara yang sudah tidak boleh kita kawal di situ. Jadi kita cuba gunakan bagaimana kita harus menggunakan itu untuk kebaikan kita. Tapi sebenarnya saya rasa bagi karyawan pelukis komik ataupun kartunis, sama ada yang baru ataupun yang veteran, sebenarnya tidak ada macam, kalau kita bekerja dalam sektor kreatif ni, macam tidak ada ruang untuk kita berhenti berkarya. Sebenarnya kita memang terus harus berkarya. Saya teringat satu program itu, apa nama yang dekat Astro tu, yang ada Hetty Kos Endang tu, Hetty Kos Endang menjadi juri tu, program apa tu? Program Bangsa. Agaknya lah, kan. Jadi dia beri satu nasihat yang saya kira amat menarik lah. Dia kata, kita ni orang-orang kreatif mesti harus terus berkarya. Dia kata, berkarya. Dia kata, sebab akhirnya inilah yang akan kita tinggalkan, kata dia. Inilah yang akan kita tinggalkan, karya kita itu. Jadi maksudnya, walaupun pelbagai lambakan bahan datang, kita harus melihat dan memilih, dan itu tidak seharusnya memberhentikan kita daripada terus berkarya. Saya sebenarnya Progi, saya kagum dengan beberapa karyawan veteran kita lah. Saya dulu pun sebenarnya kartunis juga, tahun 77 saya berkarya Progi. Sebenarnya saya berhenti tahun 90 sebab saya menumpukan kepada penulisan. Tapi waktu itu tadi Mi pernah disebut, saya seangkatan dengan saya itulah Mi Burger, kemudian Juragan. Tapi saya kagum dengan pelukis-pelukis veteran seperti Pak Rosem contohnya. Rosem seorang pelukis yang senior, tapi dia berjaya menggunakan keadaan sekarang ini dengan teknologi terkini untuk
terus berkarya, dan dalam masa yang sama saya kagum bagaimana dia boleh membentuk balai kartun Rossum itu sedemikian rupa, dan dia dapat mempunyai jaringan antarabangsa yang begitu banyak. Setiap tahun dia boleh buat program pameran antarabangsa dengan penyertaan begitu ramai sekali kartunis daripada seluruh dunia. Jadi ini satu contoh, maksudnya usia ataupun karyawan veteran itu masih relevan kerana dia memahami teknologi dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan dalam suasana sekarang. Jadi itu amat mengagumkan, dan contoh karyawan lain macam Jabbar Taib sendiri terus gigih dengan gila-gila. Juragan pun saya kira pun membina rumah kartun, itu pun satu inisiatif yang hebat. Ada kartunis-kartunis veteran lain seperti John kartunis John, setiap hari dia berkarya dalam media sosial, dia IG, Facebook. Setiap hari dia hantar kat saya, tiap malam saya tengoklah kartun dia. Mi pun kartunis Mi pun dalam IG dan kemudian dibukukan menjadi satu antologi pandemi. Siapa lagi? Gayo pun satu contoh yang menarik. Gayo ni satu kartunis yang sebelum ni kan dia berkarya dengan pendekatan yang konvensional, tapi sekarang dia pun sudah bergerak kepada karya-karya yang bersifat digital itu. Gayo ni karya-karya dia kan kita boleh lihat dia macam ada konsep 3R kan, rock, cerita rakyat, kemudian rasuah kan, rasuah. Dia cerita dia tentang rock, kemudian ada cerita badang lah Lepas tu sekarang dia menentang rasuah pula. 3R konsep dia tu Jadi begitulah karya-karya lain Zuna Imuda pun sering kita lihat dalam berkarya tu dengan menggunakan teknologi terkini. Jadi maksudnya kalau berbalik pada soalan awal tadi, lambatkan itu pelbagai bentuk seni yang masuk ke dalam teknologi itu harus kita lihat, harus kita teliti dan harus kita pilih, dan bagaimana kita boleh menggunakan teknologi itu untuk kebaikan kita dan juga pengkaryaan kita. Saya rasa itu antara perkara-perkara yang mungkin boleh kita fikirkan. Rogi? Betul. Okay, saya setuju lah. Kita kena, walaupun lambatkan konten dalam kita punya kehidupan ni, kan, kita duduk disuap dengan berbagai konten, tak semestinya pelukis tu terus boleh nak tekan diri dia tak boleh nak berkarya kan. Dia kena terus berkarya lah. Macam mak kata etiko sendang tu lah Betul lah. Bijak, saya suka. Okay, terima kasih Prof. Saya nak kembali kepada Dr. Suraya pula. Saya ada satu soalan yang agak kritikal juga ni. Macam Prof kata dia kritikal kan. Tentang saya dengar dalam kita punya negara ni ada satu persijilan yang disebut sebagai Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan ataupun NOS, National Occupational Skill Standard, yang diberikan kepada pekerja-pekerja yang mahir lah, supaya mereka boleh pekerjaan mereka di certified oleh NOS ni, dan mereka boleh bawa sijil ni untuk menunjukkan mereka ada validation lah dalam kerja mereka kan. Jadi tapi kita tak ada untuk komik. Ada untuk animasi tapi tak ada untuk komik. Kalau saya nak tanyakan, ada tak cara lain yang kita boleh buat untuk kita dapatkan satu ni lah certification lah seperti NOS tu? Okay. Alright, betul kata Cik Progi tadi. Memang kalau NOS tu untuk pelukis komik tak ada kategori yang sesuai untuk kita apply for the NOSS tu lah, NOS. Tapi ada juga badan-badan yang kita boleh tengok yang akan membantu kita untuk berikan verification, validation dan juga certify lah kita punya kemahiran di dalam industri ini. So ada beberapa yang saya boleh fikirkan. Salah satunya adalah Adobe sendiri. So kepada siapa yang tak tahu, ada mengeluarkan sertifikat dia sendiri, iaitu Adobe Certified Expert. Dia punya short form dia ACE lah, ACE. So apa yang mereka buat ialah siapa-siapa je boleh
apply untuk certificate ni, di mana diorang akan evaluate lah kita punya, dia ada exam untuk tengok tahap pemahaman kita menggunakan software mereka. So adalah ACE untuk Photoshop, ada ACE untuk AI, ada ACE untuk subjek lain software-software yang dikeluarkan oleh Adobe lah. Dan juga dia ada 3 peringkat. Dia ada professional, dia ada expert dan juga master. Master tu lah yang kita nak aim. So dan setiap stage tu ni terbuka terbuka. Betul, terbuka. So siapa-siapa boleh apply, tapi dia ada harga dia lah. So of course lah, bila kita ambil sijil ke apa ke, dia sama lah macam kita ambil degree kan, kita kena bayar and so on. Tapi yang ni dalam jangka masa yang pendek and cheaper, murah, tapi kita akan dapat cert tu. So dia tak sama macam study dekat ni mana-mana lah kan? Tak. Dia exam dia 1 hari, tak silap saya. So dia akan bagi masa lah untuk kita study and so on. Dia akan bagi tips, ada kelas-kelas yang kita boleh attend untuk prepare kita for the exam. Lepas tu nanti dia akan evaluate lah kita punya exam yang kita pemahaman tu lah, comprehension kita tu. So dari situ bagusnya kita ada cert macam ni, ialah cert ni di-recognize satu dunia. So kita kata kita ada cert, pemahaman tentang Photoshop, kita actually boleh apply. Let's say kita nak apply for tutor ke dekat universiti, kita ada cert tu menunjukkan yang kita dah di certify lah, yang kita faham tentang software ni dan kita boleh mengajar subjek ni and so on. Tapi of course dekat universiti adalah level-level dia, maybe perlu ada master ke degree and so on. So let's say in future ada pelukis pula yang rasa macam okay, maybe dah sampai masa untuk saya sambung belajar ke ataupun tapi dia dah ada experience dalam industri. Kita juga ada APEL, APEL ni dikeluarkan oleh MQA lah. Dia penilaian pembelajaran tidak formal berdasarkan individu tu punya kemahiran lah dan experience dalam industri. So APEL ni akan tengok lah, ada few jenis APEL lah, APEL A, APEL C, saya tak tahu apa nak faham sangat, tapi APEL ni basically dia tengok kemahiran seseorang tu and then dia akan anugerahkan dengan sertifikat yang sesuai. So dia akan tengoklah, ada sesi interview, dia akan evaluate balik dia punya kemahiran and so on. So mungkin dia akan dianugerahkan diploma berdasarkan experience. Dia pun bayar juga lah? Ini ada bayaran dia juga. Bayaran dia juga lah. Untuk go to process evaluation tu ada bayaran dia. Tapi tak sama macam ambil diploma yang lama tu lah, yang diploma bertahun, 2 tahun, 1 tahun macam tu kan. So pada saya bila ada opportunities macam ni, maksudnya badan-badan seperti MQA ni recognize yang artis-artis ni ada experience yang valuable, yang tak sama dengan pelajar-pelajar yang ambil courses yang 3 tahun ni. Dan juga mungkin ada artis yang tidak mempunyai opportunity yang sama dengan zaman sekarang. Dulu memang susah nak sambung master, susah nak sambung degree dan seterusnya. Bila ada badan-badan macam ni yang recognize kemahiran artis ni, membantulah untuk mereka sambung kepada peringkat yang seterusnya. So dengan adanya APEL ni, nanti adalah kita boleh dapat degree and so on. Tapi depend lah, kena tengok dulu, kena evaluate dulu dia punya kemahiran dan juga experience di dalam industri itu sendiri and so on lah. Okay. Jadi memang ada bentuk untuk kita jalan untuk kita dapatkan certification. Sebab memang sangat penting hanya nak kalau mereka yang contohnya dah buat animation selama 20 tahun tapi dia tak pernah dapat satu pendidikan yang formal. So penting untuk dia dapatkan satu certification supaya dia boleh bawa ke mana-mana lah kan. Betul. Dan let's say kalau memang dia dalam industri animasi kan, Toon Boom pun ada mengeluarkan certificate. Betul. Ya, so macam saya mungkin tak ada sertifikat dalam animasi. So baru-baru ni saya ada ambil sertifikat Toon Boom. So saya sekarang dah certified sebagai seorang yang dah boleh guna dan juga mahir menggunakan Toon Boom. So dia boleh jadi animator lah ya? Apa dia? Boleh jadi animator lah. Boleh. Boleh.
Itulah. So adalah peluang-peluang dan juga opportunities. Mungkin ada lagi yang saya tak tahu ataupun saya tak aware. Tapi kalau yang so far yang saya tahu ni antaranya lah. Ada banyak lagi kursus-kursus pendek ke yang boleh diambil oleh artis-artis untuk menaik tarafkan dia punya value lah. Ada experience dan juga ada education. Alright. Terima kasih Doktor, satu perkongsian yang menarik. So kalau siapa-siapa yang minat bolehlah cuba dapatkan maklumat yang lebih lanjut lah. Okay, saya nak baca satu soalan dulu sebelum saya sambung soalan saya. Kita tengok cabaran sudah. Okay, kita baca satu soalan daripada Encik Anwar Hassan ataupun kartunis Sirih. Salam Dr. John, boleh minta pendapat tentang perbandingan atau persamaan cabaran di antara perkembangan komik di Jepun dan di Malaysia mengikut kajian doktor. Boleh baca ke soalan ni? Boleh. Minta pendapat dengan persamaan cabaran di antara perkembangan komik di Jepun dan Malaysia mengikut kajian saya. Ini soalan antara ahli akademik ni. Boleh sambunglah perbincangan ni akan tapi saya boleh kata kat sini sebenarnya nak compare apple to apple tu memang susah sebab industri kita sendiri yang sangat berbeza. Okay, industri di Jepun besar, sangat besar. It's a legit industry di mana kalau compare pembuatan komik tu dekat Jepun tu dia keluarkan secara weekly. Okay, setiap minggu dia akan keluarkan komik baru. Macam kita kadang-kadang kalau publisher tu memang ada certain time dia, maybe sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. And macam kalau saya yang dah busy ni setahun sekali saya keluarkan komik. So tak boleh compare sama dengan Jepun lah. Dia punya industri tu much more bigger, lagi besar daripada yang dekat Malaysia ni. And satu lagi perbezaan dia pula ialah kalau kita kat Malaysia ni, kita lebih preoccupied dengan localness ataupun representation of local dalam komik kita, dalam pembikinan, art kita. Kalau kat Jepun tu dia tak ada isu tu sebab culture tu adalah part of them. So apa yang dia keluarkan tu adalah natural. So for example, kalau tengok dalam konteks manga kan. Manga tu orang cakap karakter manga ni karakter mata besar. Dari Jepun. Padahal Jepun bukan mata besar, betul tak? Mesti kan orang Orang the opposite of that. So kenapa mata karakter tu besar? Disebabkan untuk menyenangkan artis dia melukis expression dekat mata dia. Sebenarnya sebab tu. Saya tahu. Yes. So maybe itulah yang paling obvious lah Cik Sirih. Saya nampak dekat Jepun mereka tak terlalu preoccupied dengan culture sebab benda tu comes naturally. Kalau kat Malaysia ni mungkin bila artis lah mostly, yang artis yang mengadaptasi manga punya elemen ke dalam dia punya komik, ada kritikan kepada mereka tu di mana mereka mencari mana elemen Malaysia tu, mana elemen lokal tu dekat wood dia. So perbezaan dia dekat situ lah saya rasa. Alright. Jadi semoga Cik Sirih dapat sedikit. Kalau tak puas hati lagi, boleh telefon terus. Dia orang ni kawan-kawan je. Kawan-kawan je ni. Kawan-kawan je ni. Tinggal je ni, ramai ni. Okey. Saya nak sambung soalan saya kepada Prof. Macam Prof dulu, macam Prof orang lama kan, dah nampak perubahan kita punya komik daripada dulu sampai sekarang kan. Kalau boleh saya katakan dulu banyak majalah kan. Majalah pula jenis yang lawa-lawa, yang bentuk komedi. Dan pula sekarang ni dah masuk ke dalam zaman komik yang cerita superhero, cerita yang bersambung-sambung bersiri-siri sampai berpuluh siri. Yang mana dulu tak ada benda ni pula Prof. Jadi apa pendapat Prof tentang perkembangan ni? Adakah ia seiringan dengan zaman kita pun ataupun mungkin ada pandangan lain? Ya, baik, terima kasih Prof. G. Saya rasa perubahan dari segi penghasilan karya ni memang banyak bergantung kepada perubahan
masyarakat, perubahan kehidupan, perubahan budaya dan malahan barangkali perubahan dari sistem sosiopolitik juga. Memang kalau dahulu kebanyakan karya-karya ini terbit dalam akhbar, macam komik-komik Raja Hamzah. Komik-komik Raja Hamzah dalam akhbar itu memang dia banyak siri, tapi fokusnya lebih banyak kepada kisah-kisah perbewara kan, contohnya siri Kelana itu sampai 400 lebih sirinya. Saya ingat masa saya kecil tu membaca itu. Jadi saya kirakan memang dalam seni baik seni lukis ataupun seni komik, memang kita selalu bercakap tentang form, content and context, iaitu bentuk, makna dan konteksnya. Bentuk dan makna karya itu memang berubah berdasarkan kepada konteks penghasilan karyanya itu. Masyarakat berbeza, kaedah media berbeza, pemerintah berbeza. Itu semua sebenarnya mempengaruhi penghasilan karya-karya komik. Begitu juga dengan dasar-dasar kerajaan, dan juga kalau sekarang ini mungkin daripada peralihan daripada media cetak ke media digital, saya kira kebanjiran ini tidak menjadi masalah, kerana itulah perubahan yang berlaku kerana kehendak-kehendak dan citarasa ataupun dasar-dasar yang berubah itu yang menjadikan begitu. Maksudnya saya kira dalam apapun tindakan kita sebagai seorang pengkarya itu, kita harus memahami sejarah sebelum itu bagaimana, dan bagaimana setelah memahami sejarah itu kita boleh menyesuaikan dengan apa yang kita ada pada hari ini dan juga pada masa yang akan datang. Seperti juga apa yang berlaku yang saya sebutkan tadi, kalau waktu zaman British itu berlaku pengubahsuaian berdasarkan kepada ciri-ciri kartun Inggeris, datangnya pengaruh MAD dan USA, kemudiannya Japonism dan manga. Jadi itu semuanya berlaku kerana masa yang berubah, kerana dasar-dasar yang berubah, cita rasa yang berubah di kalangan masyarakat. Dan pulanglah kepada kita sebagai seorang pengkarya untuk menyesuaikan dan memilih yang manakah yang sesuai untuk masa kini dan berancang untuk masa yang akan datang. Saya rasa itu pandangan saya. Okey. Terima kasih Prof. Maknanya kita perubahan tu memang sentiasa akan berlaku, Prof. Perubahan sentiasa akan berlaku, ya, betul. Dan lagi 10 tahun mungkin dah lain juga bentuknya. Betul. Betul, ya. Saya nak baca satu lagi soalan. Saya ambil soalan daripada Farisla lah. Kalau boleh baca kat sini, adakah penggiat komik tempatan yang kurang mahir dalam soal pengurusan dan dokumentasi sehingga tidak arif untuk menjadikannya sebagai sumber perniagaan berbanding di negara Jepun? Ada Jepun ni mungkin tanya pada Dr. Suraya lah. Ya. Nampak tak soalan tu? Saya baca balik soalannya. Adakah penggiat komik tempatan yang kurang mahir dalam soal pengurusan dan dokumentasi sehingga tidak arif untuk menjadikan sebagai sumber perniagaan? Ini mungkin kembali kepada ilmu lah kot. Ya. Opportunities jugalah memainkan peranan. So macam saya cakap tadi, perbezaan Jepun dengan sini, industri Jepun besar dan juga dia dah manga tu bukan sekadar bahan bacaan dekat sana. Dia merupakan culture untuk culture dan juga communication, mode untuk komunikasi, di mana saya tengok kebanyakan government mereka sangat mereka menggunakan komik untuk communicate dengan orang ramai. Contohnya saya pernah nampak komik yang menerangkan tentang prosedur untuk menyelamatkan diri apabila tengah gempa bumi and so on. So, dia datang daripada banyak angle lah, pembaca sendiri, artis juga, dan government punya insentif yang menjadikan manga tu di-establish sebagai part of the culture. So mungkin kita bukannya
bukannya lebih kepada penggiat komik tempatan itulah yang bertanggungjawab untuk memarketkan komik tu sebagai perniagaan. Dia lebih kepada usaha sama banyak pihak lah. So mungkin itu reflection kepada industri komik di Malaysia sendiri, di mana mungkin komik tu masih lagi dipandang sebagai bahan bacaan saja. Padahal sebenarnya komik itulah yang paling senang sekali untuk diguna pakai untuk komunikasi pada semua orang, because kita dah di-expose dengan komik dari kecil. Dari kecil kita baca komik kan. Kalau saya tanya semua orang pernah baca komik masa kecil dulu. Mungkin bila mereka dah dewasa mereka dah tak baca sangat, tapi masa kecil pernah baca. Dan juga komik tu sendiri senang dibaca sebab dia penggunaan teks dan juga visual tu membantu untuk communicate each other dan juga menyampaikan komunikasi informasi yang mereka nak sampaikan. So saya rasa itu adalah reflection kepada industri komik Malaysia sendiri yang belum matang mungkin. Okay. Alright. Betul lah, kita dah baca komik sejak kecil. Kalau saya boleh kongsi komik yang saya pertama baca lah dekat keropok kan. Dekat keropok kan boleh kan makan dengan keluarga, makan depan TV, makan dengan kawan-kawan, kemudian dia happy. Itu bentuk komik juga kan. Ya. Dan kita semua consume benda tu sejak kecil. Betul. Cuma itulah maybe kita punya tanggapan kepada komik tu sendiri. Komik tu mungkin untuk kanak-kanak. Saya tak nafikan masih ada lagi lah yang melihat komik tu sebagai benda yang bacaan ringan and so on. Sebab kalau ikutkan masa saya kat Jepun dulu, untuk batch saya yang dapat scholarship Jepun masa tu kebanyakannya dapat engineering dan juga sciences. Mereka memang tak faham saya buat apa. Memang betul-betul tak faham apa kajian komik, macam mana boleh dapat scholarship pula tu pergi sana. Sebab bila saya mention kepada panel di Jepun tu, I want to do a research on manga, diorang macam make sense untuk awak buat research dekat Jepun sebab diorang memang take it serious. Maybe lebih kepada persepsi komik tu sendiri dalam komuniti macam kat Malaysia ni lah contohnya. Okay. Right, diharap menjawablah kepada Saudara Farizlah ni betul? Okay. Okay, saya nak tanya soalan yang terakhir kat ni kepada Dr. Suraya tentang satu benda yang saya dengar lah daripada industri komik dan juga animasi tentang pelajar-pelajar intern yang kurang memuaskan apabila masuk dalam latihan industri lah. Adakah ini disebabkan oleh silibus di universiti yang tidak selari dengan situasi bekerja sebenar, ataupun mungkin ada masalah ketika pemilihan pelajar yang masuk dalam kursus di universiti tu? Okey. Apa dia punya pendapat? Okey, soalan ni lebih kepada animasi lah, betul? Ada juga daripada samalah industri penerbitan buku dan animasi lah. Okey. Saya admit saya sedarlah juga memang ada topik yang isu yang membincangkan tentang permasalahan pelajar latihan industri ni, dan kebetulan pula saya ni baru je dilantik menjadi penyelaras latihan industri. So, baiklah saya nak jawab kan. So ini saya punya observation saya ialah first things first, kita kena memahami yang situasi ni bahawa pelajar yang masuk ke dalam industri ni sebagai pelajar intern masih lagi dalam proses belajar. Mereka masih lagi student. Mereka masuk ke dalam industri, proses pembelajaran tu tak stop dekat universiti. Dia masih lagi berlanjutan dekat industri tu sendiri. So sebagai industri yang membuka pintu mereka untuk menerima pelajar-pelajar industri ni, mereka lebih they should be more forgiving, I would say. Kena give and take lah. Tak adalah, dia kena give and take untuk sedia maklum yang pelajar ni ada kot benda yang dia tak dapat, dia tak dapat belajar dekat universiti, tapi dia nak tahu benda tu dekat industri.
sebab mereka ni belum graduate lagi. Yalah, untuk kerja. So akan adalah proses pembelajaran tu, dan juga bila bila mereka masuk dalam industri tu sendiri, belajar sendiri dengan industri, dia sedikit sebanyak membantu juga untuk mempromote company tu kepada orang lain. Ada juga company-company kecil yang kami tak pernah dengar, tapi pelajar yang sendiri jumpa company ni, mereka cakap saya nak bekerja kat sini sebab ada satu projek yang menarik mereka pernah buat. So lepas tu kami tahu tentang projek ni, kami tahu tentang company ni, dan kami end up collaborate dengan company-company yang kecil ni lah. So dekat sini kita boleh fikirkan yang company tu perlu pelajar pelajar LI ni, dan pelajar LI ni sendiri dan universiti memang memerlukan juga industri. Dan satu lagi yang maybe kita boleh buat ialah yang kami praktis lah di PSI ialah kami keep in touch dan juga sentiasa berkomunikasi dengan pihak industri untuk tanyalah apa yang kita boleh buat untuk penambahbaikan kepada pelajar kami. So contohnya ada company yang mention software ni dah tak relevan dah dekat industri. Maybe you guys insert satu software baru ni yang kami tengah pakai ni dalam silibus kamu. So akan datang kami akan introduce benda yang sama selepas kita evaluate balik lah. Akan ada macam back and forth, two-way communication dengan industri dan juga pelajar. So pada saya itulah kot. Dan juga kena certain company mereka ambil pelajar LI ni, mereka tak ada bagi bayaran apa-apa. Dia ambil secara free je. Basically diorang akan dapat free labor tau. Free manpower lah. Free manpower. And then ada juga yang ambil pelajar LI ni, mereka treat pelajar LI ni sebagai pekerja instead of student yang learning. So mungkin dua-dua pihak lah kena tengok, universiti pun kena tengok, and then company pun kena tengok, dan kita kena sedar yang pelajar kita ni dalam proses pembelajaran. Ya betul saya setuju dengan doktor, apa yang doktor cakap tadi tentang kita patutnya lebih forgiving kepada pelajar-pelajar ni. Mereka ni ialah masih belajar kan. Dan kita tak boleh lah terlalu komplain lah. Kemudian tentang isu software apa semua tu, dia adalah satu urusan antara company dengan pihak universiti juga lah kan. Dan mereka kena faham benda tu ada proses lah. Kalau nak tukar tiba-tiba, pening tak kepala lecturer lah. Ya. Okay. Kita telah bersiaran selama 1.5 jam dah. Kita nampak Dekat kursi lama. Prof masih okey ke? Okey lagi. Risaulah. Tiba-tiba marah lah. Okey. Sebelum kita nak akhiri kita punya podcast malam ni, saya nak ambil soalan sikit lah. Mungkin dua lagi soalan. Ada soalan daripada ni, Abang Mi. Okay. Dr. John, dekat Malaysia ni kalau ada kanak-kanak bercita-cita nak belajar di bidang anime, mana hilang lah anime, pasti kena gelak dan menerima tantangan. Adakah kita belum ready? Apa pasal ready tu dia ada cap lock? Ready. Mesti belajar manga atau anime pasti akan kena gelak dengan menerima tantangan. Adakah kini belum ready? Mungkin dia bercakap tentang ibu bapa kot. Ibu bapa yang yang prejudis tentang industri ni. Okay, faham. Gelak lah. It's okay. Saya rasa tak apa. Pada saya, ibu bapa ni pesanan kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang minat lah dalam bidang lukisan ke anime ke, cuba support mereka, at the same time monitor mereka lah, macam apa yang mak ayah saya buat. Mereka tak pernah tentang lah saya punya passion dalam melukis ni. Disebabkan mereka tak tentang tu, mereka tak marah ke apa, saya jadi senang nak terima apa yang mereka suruh. Sebab mereka dah bagi saya, dah give and take lah. Contohnya mak saya kata lukis lah, apa-apa, dia belikan saya alatan tulis, melukis semua. Tapi bila dia suruh saya belajar betul-betul, belajar rajin-rajin, saya buat. Sebab dia bagi saya ruang untuk buat passion saya. At the same time dia minta saya habiskan belajar.
Tu yang dia cakap, teringin mama nak ada seorang yang ada doktor. Tu saya pun macam, baiklah, bagilah. Dia teringin kan. Sebab dia bagi saya melukis dari kecil. So ni contribution lah. Sebab memang kebanyakannya generation kita ni dah ada anak, dah ada dah ada anak semua. So kita lah generation yang akan membentuk community yang melihat komik ni sebagai something bukannya negatif dan juga bukan hanya untuk kanak-kanak, sebab dia komik ada untuk setiap generation lah nanti. So apa yang saya pesan kepada kawan-kawan saya yang ada anak-anak yang suka lukis ni adalah be more forgiving lah, dan juga support dia. Kalau tengok anime tu, tengok dengan dia. Tengok anime. So sebab anime ni it's for everyone. I assure you, anime is for everyone. Akan ada anime yang korang suka. Cuma bila tengok sekali dengan itu akan create bonding dengan anak-anak sendiri. Betul. Ya. Pendapat saya. Sebab saya pun ada banyak pergi ke sekolah-sekolah kan. Sekolah-sekolah untuk kelas komik dan bingkai komik dan sebagainya. Dan kalau kita tengok penerimaan cikgu-cikgu khususnya, mereka sangat sukalah untuk didahkan anak-anak murid dengan seni komik ni. Dan saya rasa ibu bapa sendiri pun memang banyak yang suka adanya bengkel-bengkel macam ni. Dan diorang tanya mana nak jumpa bengkel-bengkel macam ni. Mereka malah mencari lah. Ya. Kalau macam dekat Jepun tu, ada pernah sekali tu saya host satu kelas melukis komik, tapi untuk budak-budak preschool tau. Preschool. So untuk preschool ni dia satu genre manga yang panggil Eniki manga. Eniki manga tu maksudnya diary style komik. So cerita dia memang pasal apa yang dia buat hari-harian lah. Macam blog lah. So ceritalah, hari ni saya minum teh tak sedap. Esok saya minum Milo sedap. Cerita comel je. Budak-budak preschool. So diorang dah ajar kanak-kanak seawal preschool ni untuk melukis komik. So itu cara komunikasi yang paling simple dan paling senang difahami semua orang. Maybe itu yang kita patut practice at a very young age. Daripada diorang kecil lagi kita expose diorang yang komik ni bukannya bahan bacaan ringan saja, kita boleh apply dia dalam education juga sebagai tools untuk mengajar. Saya dah practice tu dekat level ijazah. Sebab saya mengajar student ijazah kan. So saya menggunakan komik tu sebagai mode untuk bercommunicate dengan student. So sebelum mereka belajar tutorial ke apa ke, saya akan bagi diorang 1-2 page komik untuk diorang baca dulu sebagai introduction kepada topik yang saya nak ajar minggu tu. So kalau kita dapat awalkan lagi daripada preschool ke apa ke, maybe boleh bantu untuk mengubah persepsi tentang komik tu sendiri. Ini saja suggestion je lah. Ya, betul. Saya harap kalau ada ibu bapa ataupun cikgu-cikgu yang menonton, mungkin boleh adapt lah dengan teknik yang baru Dr. terangkan tadi. Baik, kita saya minta maaf sebab masa pun dah dekat pukul 11 ni. So saya nak minta kepada dua panel kita untuk memberikan sedikit pesanan dan harapan dan kata-kata akhir. Dan juga bagaimana untuk menghubungi doktor dan prof untuk mungkin lebih dapat tahu lagi lah tentang maklumat mengenai ni lah, akademik dalam bidang komik lah. Silakan dulu Prof. Baik. Terima kasih Saudara Frogi. Banyak perkara-perkara menarik malam ni. Itulah. Tadi saya terbaca satu komen satu komen sirih tu menarik sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang komik dan kartun ni, kita hanya terbatas kepada produk komik dan kartun. Walaupun komik dan kartun tu sebenarnya begitu luas sekali. Betul. Komik, animasi, game design. Jadi mungkin itu satu aspek yang boleh kita tekankan tentang hubungan komik, kartun ni dengan inovasi, dengan kreativiti yang lebih luas. Baiklah, terima kasih. Saya rasa amat gembira lah dapat bersama pada malam ni, dan saya rasa
antara perkara penting lah tadi pesanan Progi pesanan saya rasa untuk bergiat aktif dalam apa juga bidang pun dalam apa juga bidang pun saya rasa kita perlu mengambil sikap yang proaktif lah dalam segala usaha kita. Proaktif maksudnya di sini kalau kita meminati bidang komik, kartun ataupun bidang kreatif tu kita harus membuat tinjauan secara proaktif tentang keadaan semasanya bagaimana siapakah orang-orang dan tokoh-tokohnya di dalam bidang yang kita nak ceburu ini supaya kita dapat membuat satu benchmark perbandingan dan belajar daripada kejayaan-kejayaan mereka itu. Dan selepas itu kita harus menetapkan apakah matlamat kita sebenarnya bila kita terlibat dengan sesuatu bidang itu. Kalau dalam komik dan industri kreatif ni apa yang nak kita capai dan daripada situlah kita harus merancangkan strategi-strategi kita. Sama ada kita perlu mengikuti program yang tertentu, kursus yang tertentu untuk mencapai matlamat-matlamat kita itu. Jadi saya rasa kita banyak perlu memahami keadaan juga dan kita harus terus membuat penambahbaikan dari segi kita punya kemahiran, skill kita dan akhirnya saya rasa kita perlu terus konsisten dan sabar. Sabar itu sangat sabar itu sangat penting kerana kejayaan tidak datang dalam masa yang singkat dan memerlukan kesabaran. Jadi itulah saya rasa sedikit pandangan saya. Tapi kalau untuk berhubung lanjut dengan saya boleh saja hubungi saya melalui email barangkali email. Kalau tengok dekat IG saya tu ada alamat email ataupun boleh mesej saya, nanti kita boleh insyaAllah akan boleh berhubung. Terima kasih ni Saudara Progi. Ni dah penutup Progi itu saya ambil kesempatan ni lah untuk sekali lagi ucapkan terima kasih kepada sahabat komik kerana mengundang saya. Terima kasih juga kepada Saudara Progi dan juga Dr. John. Terima kasih pada semua penonton dan saya mohon maaf lah kalau ada kekurangan, kalau ada silap kata dan insyaAllah kita jumpa lah di lain kali insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kita akan tuliskan di dalam FB nanti Prof punya Instagram, mungkin mereka boleh hubungi Prof nanti lah. Ya boleh insyaAllah. Okay, terima kasih Prof sekali lagi. Sama-sama. Dan juga teruskan kepada Doktor pula sedikit kata-kata pada pelukis-pelukis baru. Okay, saya tak ada apa sangat nak cakap lah. Apa yang Prof Mulyadi mention tadi dah cukup padat semua. So maybe nasihat saya kepada pelukis-pelukis baru lah maybe. Sebab kalau ikutkan saya ni, saya rasa saya ni pelukis dulu, pelukis first, academician second. Saya rasa saya positionkan diri saya macam tu lah. So walaupun saya buat, saya berada dalam industri, walaupun saya berada dalam academician punya world and so on, saya always letak diri saya sebagai artis dulu. So research saya pun kebanyakannya artist oriented lah dan juga practice and so on. So untuk pelukis-pelukis baru, pada saya ini pesanan juga untuk pelukis-pelukis lama ataupun orang-orang yang yang berada dalam industri lah. Kalau kita nampak pelukis-pelukis baru ni yang mengadaptasikan style-style lama, style-style luar, for example, senang cakap manga ke, American style ke, whatever lah. Sekarang ni kita dah ada French style, Canadian style and so on. Korean sama, China pun ada juga. So kalau mereka ni adapt dua punya influence ke apa ke, it's okay. Tak apa, let them be, sebab it's part of diorang punya creative process dan juga journey mereka untuk mencari mereka punya art style. Kalau kita tengok zaman-zaman kita mula dulu kan, sama juga, saya tu kalau lukis Sailor Moon tu sebiji tekap siap. Memang meniru. Tapi saya ambil masa yang lama lah untuk, saya ambil masa quite few sometimes lah untuk develop my own style, di mana saya tambah-tambahkan lagi reference yang berada di saya pada masa tu yang accessible kepada saya. So selepas saya baca manga masa tu, saya baca light, saya baca komik light. So and then saya kembangkan lagi, saya baca apa pula, saya baca Ujang, lepas tu saya balik semula pada manga. So bila dah ada duit sikit, saya boleh beli komik-komik kat luar and so on. So bila kita nampak yang artis yang ada elemen-elemen ataupun influence daripada luar ni,
don't judge them, tapi maybe kita boleh introduce them more references. Kita cakap, okay, ni macam menarik, ada satu lagi komik ni macam ni tapi dari US, cuba kau baca. Maybe we can help them in terms of that lah. Kalau style dia memang dia baca manga je, dia akan keluar lah manga Malaysia yang tak diiktiraf kat Jepun pun. So itu yang kita boleh buat lah sebagai orang lama dalam industri, be more forgiving dan so on. Keyword saya hari ni adalah be more forgiving. Saya bukan dari so I think sebab saya mengajar student-student saya yang buat character design, memang masih lagi relevan art style manga ni. So saya tak boleh nak tolak, cuma bila diorang buat art style ni, saya mention kat diorang, okay, cuba masukkan elemen yang near to yourself ataupun cari elemen yang you familiar. Maksudnya tengok diri sendiri, what do you like? Cuba masukkan elemen tu. Awak asal apa? Maybe ada etnik daripada Sabah Sarawak yang you boleh masukkan dalam karakter you. Dan dari situ dia akan tambah baik karakter dia dengan memasukkan elemen-elemen ni. So kita sebagai mentor ke ataupun orang yang lebih tua ke boleh membantu mereka lah daripada segi ni. And then itu pelajar baru, kalau ada orang yang dalam industri yang nak sambung belajar ke, yang rasa macam menarik juga kalau sambung belajar ni, maybe boleh apply ke UPSI. Saya ada kat sini. Ataupun nak datang ke Tanjung Malin, nak chit-chat dengan tim-tim kami kat sini. Ada banyak, ada comic artist, ada banyak comic practitioner dan juga researcher ataupun doktor-doktor yang memang expert in comic. Kita ada Dr. Ikram, saya sendiri dan so on. Kita boleh chit-chat kat sini. We are very welcoming. Ada je, minggu ni ada 2 orang yang akan datang jumpa kami untuk lepak-lepak, cerita pasal komik. Siapalah boleh contact saya di email saya simple je, jansuraya@gmail.com, ataupun boleh DM saya dekat DM tu dekat IG lah. DM saya dekat IG. Handle saya sama jugalah, John Suraya. So insyaAllah saya akan reply DM saya. Saya DM. Kadang-kadang ada je yang nak berbual sesaja macam apa cerita, saya pun tak ada apa. Saya melayan. Saya suka lah interact dengan follower saya dan juga yang follow John Suraya. So bolehlah contact saya. Sebab Dr. Sri pun masih aktif dalam melukis kan, mesti ada orang yang peminat-peminat yang tanya, betul tak? Okay. Baik, kita dah sampai kepada penghujung acara. Terima kasih kepada para panel semua. Saya memang terasa macam saya student malam ni lah. Banyak ilmu yang dapat saya belajar. Tapi kita telah sampai ke akhirnya, dan kita saya nak berikan sedikit kata-kata mungkin daripada kami di tim kru Sahabat Komik Podcast. Saya, Abang F, Mio Azhar, Abu Zaifah, Abdul Aziz dan Daniel Hakal. Jika terdapat kesilapan yang telah kami lakukan sepanjang minggu ni, sepanjang musim ni saya minta maaf lah, kami minta maaf. InsyaAllah mungkin pada akan datang, musim akan datang kita akan cuba perbaikilah. Dan juga kepada penonton yang komen pada malam ni, mungkin saya tak dapat nak baca, minta maaf. Tapi kami doakan kepada semua penggiat komik, pelukis, penerbit dan juga pembaca komik agar anda semua maju jaya. Terima kasih sekali lagi, dan sebelum tu saya nak umumkan dulu satu pemenang mark pada malam ini. Saya harap Prof boleh umumkan. Boleh. Ya, pemenang bertuah pada malam ini ialah Cik Fazlina Razi. Ya, okey, Cik Fazlina Razi. Nanti pihak producer akan kontak dan kita akan minta alamat untuk penghantaran. Okey, itu saja. Semoga kita jumpa lagi. Terima kasih Prof, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Kami, bye. Yeah, bye. Mini love.